Kerugian urus niaga Forex Bank Negara PDRM tubuh pasukan khas. KPDNKK pantau harga barang di kawasan banjir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nasional 8 malam ini bersama saya Syahril Sarafuddin Dan saya Atika Muhammad Naim. Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Polis Diraja Malaysia PDRM akan menjalankan siasatan berhubung kerugian urus niaga mata wang asing Bank Negara Malaysia sekitar tahun 1990-an. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, ia susulan laporan polis yang dibuat Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI semalam berdasarkan syur dan rumusan RCI kemungkinan berlaku pecah amanah dan penipuan dalam kes berkenaan. Jelas beliau, biarpun RCI tidak mempunyai kuasa perundangan tetapi dapatan kajian telah mengesyorkan agar siasatan mengikut perundangan dilakukan. Mereka mencadangkan beberapa personaliti yang dinamakan di dalam laporan itu supaya dilakukan siasatan mengikut undang-undang kanun jenayah atau undang-undang lain yang berkaitannya. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Ketua Polis Negara, pihak polis khususnya Jabatan Siasatan Jenayah Komersial akan melakukan siasatan jika terdapat permintaan secara resmi dan laporan polis dibuat bagi menjalankan siasatan mengikut bidang kuasa yang ada pada Jabatan Siasatan Jenayah Komersial. Semalam, Setiausaha RCI Datuk Dr. Yusof Ismail membuat laporan polis di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Putrajaya. Tujuan laporan tersebut dibuat agar pihak polis menjalankan siasatan berhubung dakwaan pecah amanah dan penipuan dilakukan pihak terlibat termasuk Perdana Menteri dan Menteri Kewangan ketika itu seperti yang dinyatakan dalam hasil penemuan RCI. Terdahulu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid merasmikan Karnival Pelayanan Ummah Masjid Utama di Masjid Putrajaya. Turut dilancarkan apps Itikaf 3 Masjid Utama dan tabung derma Syria Care serta penyampaian zakat oleh QSR kepada PPZ Mawib. Sementara itu, Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Fuzi Harun mengesahkan sudah menerima laporan itu dan akan menyiasat dari semua aspek. Sebuah pasukan khas ditubuhkan diketuai Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Datuk Amar Singh Ishar Singh bagi tujuan itu. Tambahnya, nama-nama yang disebutkan dalam kes itu akan dipanggil untuk diambil keterangan sekiranya perlu. Pada sama, PDRM meminta orang ramai agar tidak membuat sebarang andaian kerana siasatan masih diambil alih Bukit Aman. Laporan RCI setebal kira-kira 400 halaman itu diedarkan kepada ahli-ahli parlimen pada hari terakhir persidangan Dewan Rakyat semalam. Perbuatan individu serta pendirian institusi tertentu di negara ini yang membenarkan petugas mereka melakukan pelbagai tindakan atas nama melindungi Islam tetapi sebenarnya mencemar imej agama suci itu ditegur Sultan Perak Sultan Nazrin Shah. Titah baginda tindakan seperti kaedah soal siasat yang mengandungi elemen seksaan dan deraan walaupun dibuat atas tujuan mahu menguatkuasakan peraturan demi melindungi Islam telah menyebabkan kesucian dan nama baik Islam di negara ini semakin tercalar. Kata-kata penghinaan yang diungkapkan dan tindakan-tindakan berunsur dendam, pugutan, tangkapan, tahanan dengan kaedah soal siasat yang mengandungi elemen-elemen seksaan dan deraan telah memberi imej sangat negatif terhadap cara Islam diamalkan di negara ini. Baginda
Baginda juga mahu perbuatan memulaukan kumpulan atau memutuskan silaturahim sesama individu hingga ke tahap enggan menguruskan jenazah hanya kerana perselisihan tafsiran dan pandangan wajib dihentikan. Selain itu, baginda bertitah supaya metodologi dakwah serta kaedah yang digunakan untuk menangani pelbagai isu agama terutama generasi muda diteliti. Ini terutamanya dalam menghadapi perubahan pesat sosial budaya pada era kebangkitan teknologi. Baginda bertitah demikian pada majlis sambutan Maulidul Rasul peringkat negeri di Pusat Konvensyen Aman Jaya di Ipoh. Dalam sambutan Maulidul Rasul di Terengganu, Sultan Bizan Zainal Abidin menggesa pihak berkuasa agama negeri bertindak menangani sebarang ancaman yang mencabar kesucian Islam dan mempertikai kedudukan agama dalam perlembagaan. Setiap kali berbangkitnya isu-isu semasa yang boleh menimbulkan kecelaruan dalam beragama, masyarakat awam di negeri ini diberi pencerahan ilmiah dengan mengadakan kuliah, seminar, kursus, khutbah, edaran risalah dan lain-lain cara yang difikirkan perlu. Hujan lebat yang turun tidak menghalang kelancaran sambutan Maulidul Rasul ini yang diadakan di Stadium Tertutup Kuala Terengganu dan dihadiri lebih 3,000 orang. Majlis sambutan Maulidul Rasul 1439 Hijrah hari ini dimeriahkan dipenuhi aktiviti bermanfaat seperti ceramah, aktiviti keagamaan dan perarakan penwarna-warni. Di Johor, perarakan sejauh 2 km 77 kontingen diketuai Tunku Mahkota Tunku Ismail Sultan Ibrahim menuju ke Masjid Bandar Keluang. Majlis dipenuhi dengan selawat ke atas Nabi serta bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Sementara itu, lebih 7,000 peserta menyertai 123 kontingen seluruh Melaka mengambil bahagian dalam sambutan yang diadakan di Stadium Hang Tuah, Bandaraya Melaka bertemakan Kesatuan Ummah Kesejahteraan Negara. Peserta berarak sejauh 5 km diketuai Ketua Menteri Datuk Seri Idris Harun. Di Negeri Sembilan, 6 pelajar dipilih menerima anugerah khas pelajar cemerlang. Mereka adalah pelajar ijazah sarjana muda Universiti Al-Azhar Mesir, Muhammad Auf Norzan Shah, Nur Faizah Abu Qasim dari Universiti Yarmouk Jordan dan 2 pelajar Diploma Tahfiz Saidatul Tayah Syed Ahmad Hakim Helmi dan Suhaimi Hashim. Perarakan peringkat negeri Selangor di Stadium Melawati Shah Alam pula disertai 94 kontingen diketuai Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah Sultan Sharafuddin Idris Shah. Sambutan bertemakan Umat Bersatu Negeri Sejahtera menyaksikan Ketua Pengarah Imigresen Datuk Seri Mustafar Ali antara 5 penerima anugerah tokoh Maulidul Rasul Selangor. Sementara itu, di Kedah, tokoh pendakwah dianugerahkan kepada pensyarah Pusat Pengajian Bahasa, Tamadun dan Falsafah Kolej Sastra dan Sains Universiti Utara Malaysia UM, Profesor Dr. Syukri Ahmad 53 tahun. Siti Aisyah Ahmad 75 tahun dari Pokok Sena dianugerahkan tokoh Ibu Mitali, manakala tokoh imam dianugerahkan kepada Imam Masjid Sungai Pasir Sungai Petani Ali Ahmad 75 tahun. Dan pada sambutan peringkat negeri Pahang, lebih 2,000 orang berarak membawa spanduk. Menteri Besar Datuk Seri Adnan Yaakob mewakili pemangku Raja Pahang Tengku Abdullah Sultan Ahmad Shah menyampaikan anugerah Maulidul Rasul. Baik, kita beralih ke perkembangan banjir di Kelantan. Jumlah penduduk terjejas meningkat kepada 13,623 orang pada pukul 7 malam berbanding 13,528 pada petang tadi. Menurut aplikasi info banjir Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, kesemua penduduk berkenaan ditempatkan di 62 pusat pemindahan sementara PPS di 6 jajahan membabitkan Kota Baru, Pasir Mas, Tumpat, Tanah Merah, Pasir Putih dan Gua Musang. Pasir Mas masih merekodkan jumlah tertinggi diikuti Tumpat. Hujan juga dilaporkan masih berterusan menyebabkan paras air sungai utama semakin meningkat dan ada yang telah melepasi paras bahaya. Untuk perkembangannya, kita langsung bersama Nazaruddin Abu Zamil di Pusat Pemindahan Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Melati, Pasir Mas. Nazar, silakan. Syaril dan Atikah, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu Malaysia. Kalau anda boleh lihat di belakang saya ini, hujan ketika ini masih lagi lebat, masih lagi turun sejak dari awal pagi tadi sehingga ke malam ini. Ini yang dapat saya bawakan kepada anda. Jadi kalau itu di luar, jadi kita cuba tinjau pula di dalam pusat pemindahan, salah satu pusat pemindahan di Pasir Mas ini. Beginilah keadaannya. Mereka sekarang ni sedang makan malam. Jadi untuk statistik mereka yang dipindahkan ke pusat pemindahan setakat malam ini masih lagi tidak berubah, iaitu seramai 14,402 orang yang melibatkan 5,717 keluarga dan ditempatkan di 68 pusat pemindahan sekitar Kota Baru, Pasir Mas, Tumpat, Tanah Merah dan juga Pasir Putih. Jadi Pasir Mas masih kekal lagi sebagai daerah yang paling ramai dipindahkan, iaitu seramai 10,779 orang dan sebanyak 41 pusat pemindahan dibuka di sini. Jadi untuk pengetahuan anda, pada sebelah petang tadi Pemangku Sultan Kelantan Tengku Dr. Muhammad Faiz Petra berkenan untuk menyampaikan sumbangan di sekitar pusat pemindahan Pasir Mas, termasuklah di pusat pemindahan yang saya berada sekarang ini. Jadi ketika ini hujan masih lagi lebat dan menyebabkan paras air Sungai Golok di Pasir Emas ini sudah melebihi paras bahaya dengan bacaan 10.26 meter. Jadi sementara itu 3 sungai di Kuala Krai iaitu Dabong, Sungai Lebih Tualang dan Sungai Kelantan mencatatkan paras berjaga-jaga. Begitu juga dari Sungai Kelantan dan Sungai Golok di daerah Tanah Merah turut mengalami peningkatan sehingga ke paras berjaga-jaga juga. Jadi pemantauan saya bersama kru seawal pagi hingga petang tadi, ada jalan utama yang sudah pun ditutup untuk laluan, terutama jalan menghubungkan Pasir Emas dan juga Pengkalan Kubur. Amaran hujan lebat sudah pun dikeluarkan. Bermula tengah malam ini telah di sekitar Kelantan dan ini melibatkan daerah tumpuan banjir. Walaupun menurut pihak keselamatan, mereka sentiasa bersiap sedia dan bersiap siaga dan juga segala aset yang ada sudah pun ditempatkan di kawasan-kawasan tumpuan banjir bagi menghadapi sebarang kemungkinan. Saya kira itu saja yang dapat saya bawakan dari Pasir Mas Kelantan ini. Kita kembali bersama dengan Atika dan juga Syaril untuk berita selanjutnya di studio Angkasa Budi. Silakan. Baik, terima kasih Saudara Nazar secara langsung dari negeri Kelantan. InsyaAllah kita akan dapatkan perkembangan dari semasa ke semasa bersama dengan Nazar di sana. Seterusnya, jambatan sementara Pulau Setelu ditutup sepenuhnya kepada pengguna jalan Gua Musang Jeli selepas didapati berlaku kerosakan pada struktur utama akibat limpahan air Sungai Nenggiri. Jurutera Cacahan Jabatan Kerja Raya JKR Gua Musang, Fadili Wafi Nordin berkata, kerosakan itu dikesan sejak kira-kira pukul 10 pagi Khamis selepas pemantauan dibuat oleh pihaknya. Katanya salah satu struktur tiang jambatan dipercayai telah tercabut selepas kerap ditenggelami air dan dirempuh oleh sisa kayu. Selepas mengambil kira risiko keselamatan pengguna, pihaknya telah mengambil keputusan untuk menutup laluan jambatan itu sehinggalah kerosakan itu dibaiki. Pengguna jalan raya yang ingin ke Jeli boleh menggunakan laluan Gua Musang Kuala Krai atau Gua Musang Sungai Sam. Fadlil Wafi juga berharap pengguna mematuhi papan tanda arahan yang telah disediakan oleh pihak JKR. Ketika ini, hujan masih turun berterusan di Gua Musang menyebabkan jambatan itu dinaiki air dan tenggelam sejak pukul 7 pagi tadi. Baik, dalam perkembangan berkaitan, penduduk terjejas banjir di Kampung Limau Kasturi, Gua Musang, Kelantan terpaksa berpindah ke kawasan bukit berhampiran berikutan jalan perhubungan terputus sejak pukul 7 malam Khamis. Mereka juga dikatakan masih enggan berpindah ke pusat pemindahan sementara yang disediakan di Sekolah Kebangsaan Limau Kasturi 2 kerana jaraknya terlalu jauh. Tinjauan di Kampung Limau Kasturi mendapati jalan keluar dan masuk ke kampung berkenaan telah dilimpahi air. Anggota keselamatan seperti Angkatan Pertahanan Awam Malaysia dan Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM turut menggunakan bot bagi memindahkan penduduk. Pengurusi Jawatankuasa Kemajuan Kampung dan Keselamatan Kampung Persekutuan JKKKP Kampung Limau Kasturi, Muhammad Sokani Mat berkata walaupun rumah keluarga penduduk terbabit tenggelam hingga lebih 2 meter, namun belum menunjukkan tanda air akan surut. Penduduk sini apa buat pindah, boleh tidak akan pergi sana.
sebab dia akan pergi ke bukit. Jalan putus. Yang mati putus apa? Dia nak jaga bagai dia. Nak selamat bagai. Bukan kata nak selamat nyawa saja, dok, nyawa bagai. Tok makan, tok tidur. Tok tidur belakang ni. Takut orang tu. Takutlah pusing kata moga bagai banyak. Nak pergi tok mana. Jadi rumah tu hampir naik air ke macam mana? Masuk dah dapur makcik tu. Hai. Jak malam lagi di bawah ni. Pakai hari ni baru naik dapur tu hari ni. Jugalah dengan keadaan elok ni sebab hujan pun masih lagi berterusan. Lepas tu keadaan pun mendung. Jadi rasa-rasanya hujan ni akan turun lagi lah. Keadaan hari ni sebenarnya keadaan bertenang lah. Air pun bertenang. Jadi buat masalah ni tu penduduk-penduduk ni hak mana terkena banjir dah tu buat persiapan lah untuk mindah ke tempat pusat pemindahan banjir. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Paloh, Datuk Norzula Makdiah turut melawat penduduk yang terjejas banjir itu. Tapi kerana lambatnya kerajaan negeri nak mengurus hal pembinaan rumah tu, dalam 2-3 tahun baru nak buat. Sekarang ni dah 80% dan tidak boleh digunakan lagi, dan apabila tahun ini banjir dan menyebabkan mereka berulang untuk merasai penderitaan banjir ini, yang mana kena berpindah dan segala harta benda mereka rosak dengan sebab banjir yang melanda Lima Kusuri ini dalam masa waktu yang singkat. Air naik dan menyebabkan rumah-rumah ni tenggelam. Separuh daripada rumah sudah tenggelam, jadikan mereka telah berpindah. Di antaranya berpindah ke bukit, ke tempat tinggi, dan separuhnya berpindah ke tempat pusat pemulihan yang disediakan oleh pihak kebajikan masyarakat. Seramai 230 keluarga di Kampung Limau, Kasuri terjejas banjir setiap tahun. Baik, lain pula kisahnya di Kampung Seri Kulim Melur, Kota Baru, Kelantan. Antara kawasan terjejas banjir kesan hujan lebat berterusan yang menyebabkan air Sungai Melur melimpah ke rumah penduduk sejak 4 hari lalu. Dan ketika ini paras air yang mulai surut membolehkan penduduk yang sebelum ini tinggal di pusat pemindahan pulang bagi membersihkan kediaman masing-masing sejak semalam. Mengakui risiko banjir di kawasan itu akan kembali melanda dan mereka mungkin berpindah lagi ke pusat pemindahan, namun kerja-kerja pembersihan tetap dilakukan. Mereka khawatir sekiranya kediaman yang ditinggalkan menjadi sarang haiwan berbisa. Justru gotong royong oleh sukarelawan menerusi program digerakkan Sayap UMNO bahagian Ketirih amat dihargai. Mujurlah ada orang mari tolong nyipir. Kalau tidur kat alalah letih tak jadi kat nak nyipir. Klik mari rata letih. Tidur atau demam. Mari. Hari ni mujurlah ada orang mari. Bolehlah tolong repair rata, bersih. Dah habis dalam rumah. Kawasan ni sering setiap tahun bila saja musim hujan, kawasan ni sentiasa terlibat dengan banjir. Jadi hari ini kita mendapat sokongan daripada beberapa jabatan sokongan kepada program kita pada hari ini adalah Bomba, Japan, KRT, Pergerakan Pemuda, lagi daripada Pusat Khidmat Yang Berhormat Tan Sri, juga beramai-ramai wanita puteri pemuda. Kita cuci dah dalam rumah tu, enggak orang mari cuci dalam sini ni mujurlah baru. Tak itu sikit tak letih. Selain anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APMM, program turut sama disertai sukarelawan Institut Pengajian Tinggi IPT dan Kelab Rukun Tetangga KRT. Jadi kita sangat prihatin dan membuat kerah tenaga untuk membantu masa-masa banjir ni. Apabila sudah keluar daripada pusat pemindahan, mereka memerlukan dari support daripada pihak kami lah. Walaupun kami berbanding dengan berbagai-bagai tugas,
ada kesempatan masa dan sebagainya untuk membantu di tempat lain. Tapi kami pada pagi ini meluangkan masa untuk bersama masyarakat bagi menyatakan komitmen kami kepada masyarakat setempat untuk sama-sama bersama mereka dalam menghadapi kesusahan banjir ini. Baik, dari Kelantan kita beralih ke Setiu Terengganu. Paras air juga mulai naik lewat petang tadi ekoran hujan berterusan. 4 daerah di Terengganu yang telah ditutup pagi dan petang semalam kembali dibuka semula hari ini. Ia melibatkan daerah Kuala Terengganu, Marang, Dungun dan juga Kuala Nerus. Di Kuala Terengganu, satu pusat dibuka melibatkan 41 penduduk terjejas di Sekolah Kebangsaan Cendering. Di Marang pula, 178 penduduk terjejas ditempatkan di 4 buah pusat pemindahan. Manakala di Dungun, 25 penduduk, manakala di daerah Kuala Nerus menempatkan 14 penduduk terjejas. Di pusat pemindahan di Sekolah Kebangsaan Bukit Nenas, Kuala Nerus, segala urusan pemindahan berjalan lancar. Dari semalam, saya pun tak nak tidur. Air bertambah banyak. Tengok-tengok dekat lutu. Arahan JKK pindah pukul 3. Suruh siap sedia pukul 3. Malam hujan lebat sejak kemarin lagi kan. Air naik sekejap kemarin tu. Bila hujan berhenti air turun. Lepas tu semalam hujan balik. Dalam 2-3 jam hujan lebat tu air naik balik. Keseluruhannya kini di Terengganu 279 penduduk daripada 82 keluarga berada di 8 pusat pemindahan berbanding 49 orang semalam. Sementara itu, wartawan kami Nur Yusof yang kini berada di Setiu Terengganu memaklumkan 3,000 penduduk terputus hubungan untuk ke Bandar Permaisuri apabila jalan Bandar Permaisuri ke Hulu Seladang dinaiki air hampir 2 meter. Lokasi yang dinaiki air ialah di Lembah Tok Nat, Kampung Besut sepanjang 1 kilometer. Dan untuk perinciannya, kita terus saja bersama Nur Yusof. Teruskan. Silakan Haji Noh. Ya, terima kasih Sahri dan Atikah. Sudah 3 Kasapuri. Saya sekarang berada di Kampung Permaisuri ataupun laluan Permaisuri ke Kampung Hulu Seladang. Merupakan kawasan yang mudah dinaiki air dan dikategorikan dalam keadaan waspada. Apapun kita nak dapatkan perkembangan semasa terjadinya banjir di kawasan Setiu ini bersama dengan Ketua Polis Daerah Setiu, Tuan Zulkifli Madris, DSP Zulkifli. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih RTM. Ya. Jadi macam mana Tuan siap siaga pihak polis? Sekarang ini kita berada di Kampung Bulu Hulu di Permaisuri di mana jalan ke Kampung Hulu Seladang. Saya sekarang ini bersama dengan tim penyelamat daripada IPD Setiu dan juga APM dalam keadaan siap siaga yang mana terdapat daripada jalan ini kita dapati jalan telah terputus sepanjang 500 meter dengan kedalaman 1 meter. Jadi sekarang ini kita dalam keadaan siap siaga bukan sahaja untuk memantau keadaan paras air tetapi juga kita siap siaga untuk memberi apa jua bantuan kepada 6 kampung yang mana melibatkan lebih kurang 3,000 penduduk di kawasan Hulu Seladang. Antaranya adalah Kampung Hulu Seladang sendiri, Kampung Padang, Kampung Seri Bayas dan beberapa kampung lagi. Dan yang mana kita dalam siap siaga bersedia untuk memberi apa jua bantuan sekiranya terdapat kecemasan terutamanya pada waktu malam lah. Dan satu lagi jalan ke? Di daerah sini kita ada satu lagi jalan terputus di Kampung Kebau Menyusut di Pelong yang mana jalan alternatif ke Tasik Kenyir. Dan bagi pengguna boleh menggunakan di laluan Sungai Tong ke Tasik Kenyir ataupun daripada Kuala Berang ke Tasik Kenyir. Ya. Jadi keadaan cuaca macam mana? Kedudukan arah sungai Kampus Setiu. Di Kampung Besut adalah 17.48 meter dalam di tahap amaran di mana tahap bahaya adalah 18.40 meter. Sekarang ini trend air di paras amaran dan trend menaik dan kita dalam pemantauan lah. Ya. Kita macam mana siap sedia untuk membantu kes kecemasan macam mana? Mungkin ada logistik, aset macam mana? Di kedudukan sekarang kita siap dia dengan satu bot dan
bersama tim penyelamat yang mana di IPDCU kita ada 6 tim penyelamat dan 1 tim bersama APM di sini akan bertugas 24 jam sehingga tamat daripada ramalan cuaca daripada Met Malaysia di mana dijangka hujan dan angin kencang sehingga besok pada 2 November. Jadi kalau kecemasan mereka macam mana? Apa yang perlu mereka lakukan? Dalam kesempatan ini saya menasihatkan terutama bagi penduduk di Hulu Selatan yang telah terputus supaya menghubungi gerakan banjir IPDCU sekiranya terdapat kes-kes kecemasan untuk ke hospital dan apa juga perkara-perkara yang perlukan bantuan. Jadi oleh kerana terputus macam mana kalau bekalan makanan ke keperluan-keperluan macam mana? Kita dah gerakkan ke macam mana tuan? Setakat ini pihak khususnya JKM telah hantar di pengkalan hadapan di sekolah Kampung Besut dan dari segi makanan untuk proses pemindahan tidak ada masalah setakat ini. Jadi mereka boleh kira yang perlu mereka boleh pindah di mana? Untuk di kawasan terputus kita ada pusat pemindahan di Sekolah Kebangsaan Kampung Besut. Jadi kita akan buka pusat pemindahan di Sekolah Kebangsaan Kampung Besut lah. Okey, terima kasih Tuan Zulkifli Madris selaku Ketua Polis Daerah Setiu yang berkongsi maklumat semasa khususnya bagi penduduk di kawasan Setiu dan juga di luar mereka yang ingin pulang ke kawasan ini dan jalan-jalan yang ditutup. Ini memudahkan kita untuk melakukan pergerakan di kawasan ini dan diharapkan pada waktu malam ni pihak polis meminta supaya laluan ini tidak digunakan kerana boleh mendatangkan risiko dan pilihlah waktu siang. Bersama juru kamera pada malam ni Zamzi dan juga rakan setugas saya Iqbal dan Mohari. Saya Nur Yusof untuk ATM. Baik, terima kasih Nur Yusof untuk perkembangan banjir dari negeri Terengganu. Kita ke paparan berikutnya, Tika. Ya, selain Kelantan dan Terengganu, Perak dan Perlis turut mengalami banjir. 8 pusat pemindahan sementara banjir dibuka di Perak yang mencatatkan 990 penduduk terjejas daripada 229 keluarga. 977 orang merupakan penduduk di Manjung dan 13 orang lagi di Selama, Larut dan Matang. Manakala di Perlis, 2 pusat pemindahan yang dibuka menempatkan 93 orang daripada 25 keluarga. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK akan mengambil tindakan tegas kepada mana-mana peniaga yang tidak beretika yang menaikkan harga barang di kawasan terjejas banjir. Menterinya Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata bagi memantau keadaan itu, beliau telah mengarahkan pegawai, penguatkuasa serta Friends of KPDNKK untuk turun ke negeri-negeri yang dilanda banjir. Yang pentingnya yang mereka yang berniaga tu biarlah berhemah. Jangan mengambil keuntungan yang melampaui kerana apabila dia mengambil keuntungan yang lebih-lebih, tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang tidak beretika dalam perniagaan masa musim-musim bencana ini. Bagaimanapun, jelas beliau setakat ini pihaknya tidak menerima sebarang laporan berhubung kenaikan harga barang di kawasan terjejas banjir. Beliau merasmikan program penamaan pokok sempena ulang tahun ke-5 Ion Big di Batu Kurau, Perak. Menerusi program tersebut, lebih 2,000 batang pokok termasuk 300 pokok buah-buahan ditanam di 49 buah sekolah dan 42 agensi kerajaan di sekitar Parlimen Larut. Baik, sebagai langkah berjaga-jaga dan untuk mengetahui cuaca esok, kita ikuti ramalan cuaca semasa.
Beberapa lagi individu yang disyaki terlibat dengan sindiket pelacuran di Kota Kinabalu, Sabah akan ditahan Jabatan Imigresen. Ketua Pengarahnya Datuk Seri Muzaffar Ali berkata siasatan masih dijalankan dan setakat ini beberapa individu berkenaan dengan sindiket tersebut telah dapat dikesan. Kita teliti dari segi segala aspek dan beberapa tindakan masih dan sedang dijalankan dan ada lagi yang akan kita laksanakan. Khususnya melibatkan mereka yang sedang kita cari dan dalam masa yang terdekat, semalam saya dah maklumkan, dalam masa terdekat kita akan menahan beberapa orang lagi. Datuk Seri Mustafa bagaimanapun enggan mengulas lanjut mengenai siasatan kes itu dan akan memaklumkan sebarang perkembangan dari semasa ke semasa. Beliau menyatakan demikian kepada media selepas majlis sambutan Maulid Rasul Peringkat Negeri Selangor di Shah Alam. Dalam operasi ke atas sindiket pelacuran di Kota Kinabalu, 24 November lalu, 17 wanita warga Filipina berusia belasan tahun hingga 30-an dipercayai mangsa sindiket yang didalangi 3 lelaki tempatan diselamatkan Jabatan Imigresen. Wang tunai berjumlah 14.9 juta ringgit ditemukan di beberapa lokasi sekitar Kota Kinabalu. Seorang wanita turut ditahan Selasa lalu dipercayai isteri kepada dalang sindiket terbabit. Sementara itu, 8 individu ditahan polis dalam operasi khas Ops Lejang Rabunia selepas disyaki terlibat dalam sindiket curi kenderaan. Tangkapan dilakukan polis daerah Kota Tinggi hasil serbuan di 2 buah rumah di Kampung Baru, Teluk Ramunia pada Rabu. Menurut Ketua Polis Daerah Superintenden Ashman Bajah, salah seorang suspek yang ditahan merupakan orang dikendaki bagi kes narkotik, manakala seorang suspek lagi dikendaki polis bersabit kes bunuh di Gelang Patah. Pemeriksaan lanjut, polis turut menemui 2 paket darah jenis syabu dan 1 paket darah jenis Aramin 5 milik salah seorang suspek. Turut dirampas adalah 4 buah motosikal dan sebuah kereta jenis Nissan yang dilaporkan hilang di daerah Sri Alam. Kesemua suspek berusia 20 hingga 40 tahun ditahan dan disiasat mengikut Seksyen 379A Kanun Keseksaan dan Seksyen 12-3 Akta Dadah Berbahaya 1952. Polis yakin tangkapan tersebut menyelesaikan 11 kes kecurian motosikal di Kota Tinggi. Siasatan diteruskan bagi mengesan 3 lagi suspek utama yang masih bebas. Baik, destinasi Jom Jalan-Jalan minggu ini akan membawa kita ke Kelantan yang terkenal dengan keunikan persembahan wayang kulit. Dan untuk itu kita bersama Zarul Fahmi ke negeri Cik Siti Wang Kembang untuk menincau pengalaman di sana. Ya. Kata orang, kalau kita sampai ke negeri Cik Siti Wang Kembang ini, tak sah kalau kita tak melihat sendiri seni persembahan tradisional wayang kulit. Di wayang kulit Melayu tradisional Kelantan ini ada dipamerkan pameran mengenai wayang kulit yang saya fikir begitu menarik sekali. Apa kata kita masuk ke dalam, kita tengok apa yang ada. Jumpa lagi kita minggu ni. Lo ni ambo nak bawa kita tengok wayang kulit. Okey tak? Ambo kecek Kelantan. Baiklah, kita di Kampung Paloh, wakaf baru Tumpat di negeri Kelantan. Saya berasa bertuah dapat berkunjung di galeri yang diasaskan oleh Encik Muhammad Daing Othman atau lebih mesra dipanggil Pak Daing ini. Pelbagai jenis patung, peralatan muzik, bahkan sejarah tentang wayang kulit tradisional boleh didapati di sini. Inilah keistimewaannya galeri kepunyaan Pak Daing. Galeri ini turut mempunyai bengkel untuk kerja-kerja membuat patung wayang kulit. Tengok tu abe-abe kita tu tengah mengukir patung. Selain itu, saya sempat juga tengok alatan muzik yang digunakan dalam persembahan seni tradisional ini. Antaranya gong, gendang, canang, gedombak dan serunai. Kain putih ini dipanggil sebagai kelih dan ini watak yang akan dimainkan dan ini lampu supaya dapat bila dimainkan bayangnya jelas. Bayangnya jelas dia dapat. Pak Daim, tunjuk sikit demo. Kita nak tengok Pak Daim demo sikit. Apa berita tentang chip yang perintah engkau mencarinya? Dah beda. Kami sudah cuba mencari di setiap tempat, setiap inci kapal 24. Tetapi hari ini hingga kini kami belum lagi temui. Dia mesti garang
Galeri wayang kulit Melayu tradisional Kelantan yang dimiliki oleh Pak Daim ini sebenarnya bagi saya satu pusat dan juga tempat informasi berkaitan dengan seni wayang kulit Kelantan yang telah pun berusia lebih daripada ratusan tahun dahulu. Dan sebenarnya seni wayang kulit telah pun menjelajah di seluruh dunia dan dikenali di peringkat antarabangsa. Pak Daim, terima kasih Pak Daim. Jom jalan-jalan meneroka destinasi menarik Malaysia. Baik, terima kasih Zarul juga tim Jom Jalan-Jalan. Kita ke perkembangan berikutnya. Pengguna jalan pintas Rawang teruja melalui jalan ini yang mula dibuka Rabu lalu yang dihamparkan dengan panorama indah Hutan Taman Warisan Selangor. Jambatan sepanjang 9 km yang menghubungkan Rawang ke Serundah itu berada pada ketinggian 58.2 meter dari aras tanah yang merupakan jambatan tertinggi di Malaysia. Tinjauan kru RTM Selangor mendapati orang ramai teruja melihat pemandangan apabila banyak kenderaan yang berhenti untuk merakam gambar di atas jambatan berkenaan. Jalan pintas ini adalah mercu tanda unik dalam sejarah pembinaan jalan raya kerana pengguna seakan-akan membelah kabus apabila memandu pada waktu pagi dan selepas hujan. Seronok, rasa bangga. Jadi tinggal kat Rawang lah. Ini merupakan jabatan yang tertinggi kat Malaysia. Sebab sebelum ni jalan bawah tu biasa jam lah. Jadi bila dah ada jambatan ni rasa selesa lah. Kami dah pergi dah turun bawah dan patah balik datang lagi sekali tu. So memanglah natural kan sebab keadaan semua kan cantik. So memang the weather also okay. Then okay lah, memang selesa lah. Lagipun dekat lah transport nak pergi Rawang pun dekat, nak pergi Selayang pun easy lah. Rasa macam best lah kan. Viral sekarang kan, dengan viral benda ni kan. Dekat lah dengan rumah kot. Jalan pintas balik rumah kot. Sementara itu, Ketua UMNO Bahagian Selayang yang juga Adeng Kuang, Dato' Abdul Syukur Idris berkata, dalam teruja menerima kemudahan infrastruktur ini, pengguna perlu mengutamakan keselamatan. Ini kerana apabila ramai pengguna memberhentikan kenderaan mereka di laluan kecemasan untuk melihat panorama dari atas jambatan berkenaan, ia boleh membahayakan pengguna yang lain. Justru Jabatan Kerja Raya perlu meletakkan papan tanda amaran melarang kenderaan berhenti di laluan kecemasan untuk mengambil gambar. Maka itu perlu ada papan-papan tanda dibuat oleh pihak JKR untuk memberikan amaran kepada pengguna, khususnya dalam memastikan bahawa pengguna-pengguna, keselamatan pengguna harus diutamakan. Dan papan-papan tanda harus dilengkapi dengan memberikan amaran kepada pengguna khususnya, dan ianya harus menjadi panduan dan juga harus menjadi ikutan oleh pengguna. Lebih 30,000 pengguna kenderaan bakal menikmati akses lebih sempurna dengan pembukaan jalan pintas ini yang secara tidak langsung mengatasi masalah kesesakan teruk terutama pada waktu puncak. Pembinaan jajaran dua lorong sehala itu juga memendekkan perjalanan dari Serundah ke pusat bandar raya Kuala Lumpur pada waktu puncak dari 2 jam kepada 30 minit. Dari surat kini mengendali barangan di dalam talian. Ledakan arus teknologi menjadikan POS Malaysia Berhad pemain utama pasaran pengendalian bagi industri e-dagang negara. Sektor e-dagang Malaysia mencatat pertumbuhan 47% sejak 2015 dan nilainya kini mencecah 2.41 bilion dolar Amerika Syarikat, sekaligus membuka satu pasaran baru bagi POS Malaysia untuk terus berkembang maju setanding syarikat Korea lain. Seiring dengan perkembangan ini, proses transformasi Pusat Parsel Bersepadu IPC, Pusat Bel Nasional di Shah Alam, bakal meningkatkan kapasiti pemprosesan bungkusan pelanggan sehingga 300,000 sehari. Pada masa ini, IPC memproses secara purata 150,000 bungkusan sehari atau sekitar 60% daripada jumlah keseluruhan bungkusan yang diurus di seluruh negara.
Berbanding dengan pencapaian pada tahun lepas, tahun ni kita punya peningkatan agak ketara, sebanyak 30 hingga 40%. Jadi pihak pengurusan telah bersetuju untuk memperkembangkan kawasan-kawasan kita. So dijangkakan kita akan siap perkembangan di tempat baru kita ni pada bulan 8 tahun hadapan. Selain perluasan kawasan operasi, pengurusan bungkusan, mesin baharu turut ditambah bagi memudahkan proses pengasingan bungkusan pelanggan. Peningkatan operasi IPC ini antara lain membuka lebih banyak peluang pekerjaan untuk anak muda yang berminat memulakan kerjaya bersama Pos Malaysia. Dilaporkan sekitar 5 hingga 6,000 syarikat e-dagang menggunakan perkhidmatan Pos Malaysia untuk menghantar bungkusan kepada pelanggan. Peningkatan operasi IPC membolehkan syarikat berkenaan kekal menjadi pemain utama di dalam pasaran pengendalian penghantaran yang dianggar bernilai 600 juta ringgit pada tahun ini. Jalinan hubungan erat itu kunci kukuhnya sesebuah organisasi bersatu bersama setia mendukung hasrat semua. Antara bait-bait lagu UMNO yang jelas akan maknanya hubungan yang akrab dengan matlamat sepunya mampu membina kekebalan dan kekentalan. Tetapi bagaimanakah sesebuah hubungan itu diterjemahkan? Siri pertama laporan khas mengupas harapan akar umbi UMNO ataupun Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu bersama wartawan Siti Salwa Yusof. Saksikan. Inilah Bangi, sebuah pekan lama kawasan pinggir bandar berhampiran ibu kota. Terletak di tengah-tengah kepesatan Bandar Baru Bangi dan Bandar Seri Putra, populasi penduduknya mencecah puluhan ribu orang. Dihuni dengan harmoni pelbagai bangsa sejak berdekad lalu. Bahrain Aminuddin, generasi ketiga penduduk asal Bangi, dilahirkan, dibesarkan dan mendapat pendidikan ke peringkat tertinggi. Setiausaha UMNO bahagian Serdang ini bergerak aktif bersama Belia 4B sejak berusia 21 tahun. Mengakui mendapat ruang dan peluang dalam mengasah bakat kepimpinan dan kebolehan pengurusan sejak menganggotai UMNO 40 tahun lalu, beliau sedar akan kepentingan hubungan dan ikatan bukan sahaja dalam kalangan anggota, malah seluruh penduduk kampungnya. Apa yang diperolehinya itu jua yang ingin diberikan kepada pelapis muda. Latih dia sebagai pemimpin. Susah senang kan? Kalau tidak dia tak tahu susah senang menguruskan program-program ni. Dia kena latih mengurus program. Bukan setakat main saja. Kadang bukan setakat main bola saja. Mengurus program dia kena tahu. Cari GC, cari budget, cari apa. Jangan kita uruskan belajar dia buat program. Dan target grup dia adalah budak-budak 12 tahun ke 15 tahun ke supaya budak-budak ni dipegang. Muhammad Syafiq Abdul Ghani juga dibesarkan di Bangi dan antara mendapat pendedahan dan galakan daripada Bahrain. Kini beliau merupakan Ketua UMNO Cawangan Kampung Bahagia Bangi. Percaya kaedah sama dalam era mencabar masa kini masih boleh diguna pakai dengan mendekati dan menyayangi golongan muda dengan harapan UMNO berpeluang melahirkan pelapis lebih baik dan berkebolehan. Kita perlukan generasi Y ini involve dalam kepimpinan UMNO ni sebab mereka ni yang akan memimpin UMNO ni pada masa akan datang. Kita perlukan diorang. Masalah kita hari ni diorang ni tak berminat, hilang minat bukan hanya pada UMNO, pada politik. Rasa saya apa yang ada pada hari ni diorang rasa tak ada keperluan lagi untuk parti. Setiap program-program UMNO pada masa-masa dulu kita tanamkan semangat macam tu supaya dia orang berlumba. Sekarang dia orang dah berlumba. Kita bagi dia peluang masuk universiti. Sekarang dia dah duduk kat universiti, dah jadi doktor, dah jadi tenaga profesional. Jadi kita tak boleh expect mentaliti dia sama macam kita tahun 70-80-an dulu. Bagi Nur Laila Ibrahim, bekas timbalan Ketua Wanita UMNO Cawangan Kampung Bangi, UMNO sejak dulu telah memberi banyak ruang dan peluang kepada masyarakat setempat. Namun masih ada ruang yang perlu diambil perhatian, terutama pergerakan wanita bagi mengembalikan kegemilangan mereka sebagai tulang belakang UMNO, tidak goyah dan bertanggungjawab sebagai ibu kepada anak-anak UMNO. Isu-isu semasa diberi perhatian tau. Keluh kesah wanita tu sendiri didengar oleh peringkat atasan lah. Dia macam generasi macam cikgu, mungkin
apa pun masih sayang. Macam mana pun berlaku, apa pun krisis, apa pun isu, tapi jauh di sudut hati masih lagi sayang. Tapi bila generasi you yang dah pandai, intelek, apa semua ni, tak ada sayang. Sayang tu tak ada. Bagi Ketua Puteri UMNO Cawangan Taman Bangi Indah Naznin Roslan, beliau melaksanakan program dan aktiviti secara berkala hampir setiap bulan. Objektifnya tidak lain bagi mengerat hubungan antara ahli selain menarik minat kelompok bukan ahli mengikuti program mereka. Jadi saya minta Puteri Malaysia di seluruh Malaysia bersatu dan bergabung dan sentiasa menjaga hubungan yang baik. Setiap apa aktiviti program ataupun Puteri UMNO buat, ambil peluang tu, melibatkan diri. Bukan politik ni sebenarnya rata-rata katakan politik ni macam susah kan, macam kotor, kroni kan. Sebenarnya bagi Puteri, politik ni indah. Indah maksudnya daripada segi ukhuwah, persatuan, bergabung, menjaga hubungan. Itu yang kita nak sebenarnya. Bagi orang muda seperti beliau, apa yang diharapkan usaha mereka mendapat perhatian dan dihargai. Siti Salwa Yusof, RTM. Kejuaraan Rugby Asia ARC, KRM diberi kebenaran guna Stadium Nasional Bukit Jalil. Copa Sudamericana, Flamingo mara ke pentas final. Kesatuan Rugby Malaysia KRM diberi kebenaran untuk menggunakan Stadium Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur sebagai gelanggang kejohanan Rugby Asia ARC Division 1 yang dijadual diadakan tahun depan. Itu kata Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin. Bagaimanapun menurut Khairi, KRM harus memenuhi segala syarat yang ditetapkan oleh Persekutuan Rugby Dunia, terutamanya dalam aspek perjalanan kejohanan tersebut yang dijangka berlangsung pada April dan Mei tahun depan. Khairi berkata walaupun stadium berkenaan akan digunakan buat pertama kalinya untuk sukan rugby, namun keadaan padang yang tidak mempunyai banyak masalah disifatkan sebagai sesuai bagi tujuan itu. Kelengkapan sedia ada juga mencukupi untuk menjadikan Malaysia sebagai tuan rumah kejohanan berkenaan dan kita telah beri kelulusan itu kepada KRM. Beliau berkata kepada wartawan selepas menghadiri majlis makan malam bersama 350 peserta SSEAYP di Shah Alam malam tadi. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai wujudnya cadangan baru-baru ini supaya KRM mengusulkan penggunaan Stadium Nasional Bukit Jalil sebagai gelanggang bagi pertembungan perlawanan antara Malaysia dengan Hong Kong dan Korea Selatan secara round robin itu. Baik, menjelang pusingan akhir Piala Konfederasi Bola Sepak Asia AFC bawah 23 tahun di China bulan depan, pemain pertahanan PKNP FC Syazwan Saipul Bahari menganggap penghijrahannya ke pasukan Perak menjelang musim baharu tahun depan memberi suntikan semangat untuk menempatkan diri ke dalam skuad kendalian Dato' Ong Kim Swee. Beliau mengesahkan sendiri tentang perkara itu. Syazwan nyata teruja apabila bakatnya diintai oleh pasukan bertaraf Liga Super. Namun pemain berusia 22 tahun itu tidak mahu terlalu dibuai dengan berita berkenaan sehingga menjejaskan fokusnya kini bersama skuad kebangsaan. Sebab saya daripada Liga Perdana, Alhamdulillah daripada Liga Perdana mungkin saya ada tunjuk sikit kelebihan sampai tim atas boleh pandang, boleh ambil saya apa semua. So dekat situ saya lagi naikkan motivasi, moral saya, emosi semua supaya untuk dapat lagi tempat untuk pergi ke Sukan Asia AFC ni. Bila ditemui ketika sesi latihan di Wisma FAM Kelana Jaya, Syazwan sebelum ini turut beraksi pada Tamasya Sukan CKL 2017. Seramai 30 pemain dipanggil menyertai fasa akhir kem pusat. Manakala hanya 23 senarai terbaik akan dibawa ke Changshu. Piala AFC bawah 23 tahun bakal bermula 9 hingga 27 Januari depan. Malaysia diletakkan dalam kumpulan C bersama Arab Saudi, Jordan dan Iraq.
Baik, seterusnya kejohanan Master Liga Ping-Pong 2017. 4 pasukan mengesahkan ke perlawanan akhir esok bagi acara berpasukan wanita Dominic Malaysia bakal membuat perhitungan dengan Star Elite, manakala bagi acara berpasukan lelaki, Gemar Marketing bakal bertemu Petaling Jaya Union. Berlangsung di Kompleks Indah Parade Mall, Seri Petaling memperlihatkan 4 pasukan ini bersaing hebat mengatasi lawan masing-masing. Bermula Dominic Malaysia dengan Leon Yi Wen, bermula langkah sumbang tewas kepada pemain Klang Union. Ting Hai Pin 3-1, 13-11, 11-9, 2-11 dan 8-11. Namun Karen Line Dick berjaya menyamakan kedudukan tewaskan Gam Gek Ping dengan mudah 3-0, 11-8, 11-5, 12-10 dengan kedudukan 1-sama. Perlawanan ketiga T Ai Nim lebarkan kedudukan dengan kemenangan 3-0 atasi Kwong Mesun. Diikuti perlawanan keempat, rakan sepasukan Ho Ying terpaksa berhempas pulas atasi Chu Su Jin dengan kemenangan 3-2. Kwan Yi Zian tumpas 2-3 kepada T K Ying, manakala pada acara berpasangan Kwa Yi Xian dan Karen Lai Dik bekerja keras tundukkan T K Ying dan Chu Su Jin 3-2. Seterusnya kemenangan 4-2 untuk mara ke perlawanan akhir. Sementara satu lagi perlawanan separuh akhir, wanita Star Elite mudah membenam Hokkien Youth Klang. Kemenangan besar 4-0 dengan memperlihat dominasi setiap pemain mereka atasi lawan masing-masing straight set 3-0. Bagi acara perpasukan lelaki, Petaling Jaya Union berjaya atasi lawan mereka A Power One Team 4-1, sementara Gemar Marketing bersaing hebat tumpaskan Klang Union 4-2 dengan menempah tiket ke slot akhir. Baik, dan sudah 8 edisi Jumaat 1 Disember berakhir di sini. Terima kasih kerana setia bersama kami. Vijay banjir di Kelantan mengakhiri laporan malam ini. Dengan itu, Assalamualaikum. Jumpa lagi.